Ini adalah malam ketiga aku bermimpi perkara yang sama, yaitu aku seolah-olah berada di sebuah kampung lama. Di dalam mimpi itu, aku akan ditemani dengan seorang wanita yang cantik setiap masa. Namun yang anehnya, setiap kali aku terbangun dari mimpi itu, aku akan terjaga pada pukul 3 pagi. Ketika aku terbangun di quarters yang aku baru duduki selama seminggu itu, aku terdengar pula sepertinya ada sesuatu bunyi datang dari arah dapur. Jadi aku segera melangkah ke dapur dan membuka suis lampu bagi membolehkan aku memeriksa bunyi apakah itu. Bila aku berada di dapur, bunyi tadi yang aku dengar dari dalam bilik telah pun berhenti. Aku meninjau-ninjau lagi keadaan sekeliling untuk memastikan sekali lagi sebelum aku mahu kembali ke bilik tidur aku. Tiba-tiba pula aku terdengar pintu dapur diketuk sambil tombol pintu cuba dibuka dari luar dengan kasarnya. Takkan ada pencuri pula nak masuk ke rumah quarters pada pagi-pagi buta ni? Aku terfikir sejenak pada ketika itu. Dalam pada itu pula aku terdengar seperti ada suatu suara. Mari ke Perempuan di kampung balik aku. pintu itu berkata, "Bukalah pintu ini kalau kau nak ke kampung aku." Diikuti pula dengan bau wangian bunga di udara yang datang entah dari mana. Rentak jantungku ketika itu mula berdetik dengan cemas kerana suara yang aku dengar tadi tak ubah seperti kisah-kisah seram di televisyen. Aku kena ganggu ke ni? Aku bertanya di dalam hati lagi kerana tidak percaya. Tidak berakhir di situ, aku terdengar pula bunyi bayi menangis betul-betul di balik pintu dapur. Ini membuatkan perasaan ingin tahuku telah menjadi kuat, seolah-olah bagai dirasuk, untuk membuka pintu itu dengan segera. Ketika mataku memandang tajam ke arah tombol pintu dengan perasaan geram, aku sempat beristighfar beberapa kali. Disebabkan inilah aku mula dapat mengawal perasaanku. Ku baca beberapa ayat suci yang aku tahu selepas itu. Dan bunyi bayi menangis itu telah berhenti dengan tiba-tiba. Berderau darahku dibuatkan dari gangguan pagi ini. Aku mula memikirkan kembali, ada apa di quarters ini sebenarnya? Apa khabar semua peminat kisah seram di channel kita dah seram? Nama aku adalah Kamal, seorang jurutera di sebuah kilang kelapa sawit yang pada waktu kisah ini aku sedang bertugas di Negeri Sembilan. Akibat peristiwa aneh dan seram malam tadi, aku tak sabar mahu ke tempat kerja dan bertemu dengan penyelia yang di bawah kelolaan aku, iaitu Pak Hasan. Dia telah bertugas lama di kilang itu. Mungkin dia ada sesuatu yang boleh membantu dengan masalah di rumah quarters aku itu. Setelah aku mengenakan jaket kerja, aku segera mencari Pak Hasan yang baru. Sahaja selesai memberi taklimat pagi kepada petugas bawahannya, aku dengan segera memanggil Pak Hasan yang kelihatan juga mahu beredar dari situ. "Ya, ada apa, bos?" tanya Pak Hasan kepada aku. "Begini Pak Hasan, sejak saya tinggal di rumah quarters kilang nih, saya sering bermimpi masuk ke satu kampung dan ditemani seorang perempuan cantik. Yang tak tahan tu, malam tadi saya teruk diganggu dengan ketukan di pintu dapur, suara perempuan menyeramkan dan bunyi bayi menangis pula. Itulah saya nak tanya kalau Pak Hasan tahu pasal sejarah rumah quarters tu." Pak Hasan pun tahu bukan? Rumah tu pun dah lama tak diduduki. Aku lihat muka Pak Hasan mula mengerut dari soalan aku tadi. Pak Hasan menarik nafasnya dan mula menghampiri aku. Kelihatan muka Pak Hasan sedikit resah. "Begini bos, saya sebenarnya pun tak pasti apa yang berlaku dan apa yang mengganggu bos malam tadi," beritahu Pak Hasan. "Secara jujurnya, rumah itu baru sahaja diubah suai sebelum bos masuk." "Ya betul, rumah itu sudah 3 tahun tidak digunakan. Kali terakhir pun ada satu eksekutif bersama istrinya yang duduk dahulu sebelum dia akhirnya ditukarkan ke kilang lain. Sebelum ini ramai juga yang jumpa macam-macam kat luar rumah tu pada waktu malam. Saya malas nak bagi tahu bos benda apa itu."
Risau nanti bos takut pula nak duduk rumah tu. Pak Hasan menyambung penjelasannya. Kerana ingin tahu juga, aku minta Pak Hasan menceritakan juga apa yang pernah dilihatnya. Pak Hasan pun tiada pilihan dari menceritakan kisah penampakan aneh di rumah itu kepada aku. Pak Hasan menceritakan yang dia sendiri pernah nampak ada satu kelibat perempuan berbaju putih sedang duduk di hadapan rumah itu sambil menyusukan bayi pada waktu pagi dalam pukul 3 macam tu. Itu adalah masa saya pulang ke rumah untuk berehat minum sebelum menyambung kerja kembali. Tapi bukan saya seorang sahaja pernah. Nampak benda yang sama, malah budak-budak kilang juga pun cerita penampakan begitu juga. Tu pasal ramai yang cuba tidak melintas depan quarters bos pada waktu malam. Maaf bos kalau saya menakutkan bos, kata Pak Hasan lagi. Pak Hasan memberitahu lagi agar aku berhati-hati sahaja ketika duduk di situ. Pihak pengurusan kilang bukan tak cuba berbuat sesuatu untuk menghilangkan gangguan tersebut. Tapi nampaknya dari cerita bos ni, kami masih belum lagi berjaya secara penuh. Tak apa bos, saya nak sambung tugas saya dahulu. Lepas ni kita bincang lagi apa nak buat. InsyaAllah ada penyelesaiannya tu. Boleh panggil je saya kat rumah atau kat kilang untuk bantu kalau ada apa-apa. Pak Hasan meminta dirinya dahulu. Aku yang mendengarkan kisah itu mula berasa sedikit bimbang, namun aku tiada pilihan lain ketika itu dari meneruskan tinggal sahaja di kuartus itu. Petang itu, aku memberanikan diri dengan pulang semula ke rumah kuartusku. Aku cuba mengambil positif sahaja dari cerita Pak Hasan tadi. Rasa malu juga kalau pekerja-pekerja lain tahu yang aku ni penakut orangnya, terutamanya geng isteri-isteri pekerja yang akan cuba membawangkan kisah aku ini. Jadi mahu tak mahu aku kuatkan semangat sahaja untuk bermalam lagi di rumah itu. Semasa mandi, aku cuba memikirkan apa yang harus aku lakukan. Ya kenalah kuat beribadah kat rumah ni, insya-Allah sembahyang dan mengaji takkan aku tinggalkan. Dalam pada itu, aku teringat dari teman-teman aku dulu yang pernah berkata, salah satu petanda ada gangguan di rumah adalah apabila kita masak nasi, ia takkan tahan lama dari biasa dan akan jadi basi dengan cepat. Kalau ikutkan, memang perkara itu pernah berlaku, tapi entahlah betul atau tidak. Sebab aku ni memang tak pandai sukat air beras dengan betul. Malam itu selepas solat Isya, aku mula menonton televisyen untuk menghilangkan rasa bosan. Setelah menonton beberapa cerita bersiri, aku pun mula berbaring di kerusi sofa. Ketika itu masa terus berjalan sehinggalah ke tengah malam. Ini membuatkan aku lupa seketika tentang kisah di rumah itu sebelum ini. Alhamdulillah segalanya berjalan dengan baik-baik sahaja ketika itu. Namun akibat keletihan, aku tertidur juga di hadapan televisyen. Di dalam tidur itu, aku kembali bermimpi perempuan cantik itu. Perempuan itu hadir sambil menangis-nangis dan berkata, "Abang tak sudi datang ke kampung saya." Akibatnya, aku terbangun dari tidur kerana terkejut, di mana aku lihat, entah macam mana lampu ruang tamu dan televisyen telah pun dimatikan. Di hujung sofar di bawah kakiku pula, kelihatan kelibat perempuan berbaju putih sedang menangis sambil menekupkan mukanya. Aku yang terkejut dengan penampakan itu terus sahaja mengucap sambil ketakutan. Ini menyebabkan kelibat itu hilang dan lampu kembali menyala semula. Aku yang ketakutan terus mencapai telefon untuk memaklumkan gangguan itu kepada Pak Hasan. Kemudiannya aku kumandangkan ayat-ayat suci dari telefon bimbitku itu bagi mengurangi ketakutan aku pada malam tersebut. Keesokannya, aku bertemu dengan Pak Hasan pada belah petang. Ini kerana Pak Hasan perlu bertukar shift dan akan bertugas pada waktu malam hingga ke pagi. Aku bagi tahu Pak Hasan tentang kejadian semalam. Pak Hasan memberitahu aku agar jangan bimbang. Nanti malam dia akan datang untuk jenguk-jengukan aku ketika pulang minum di rumah pada pukul 3 pagi nanti. Mendengarkan itu, aku jadi lebih berani lagi untuk pulang ke rumahku. Malam itu, aku kembali tidur di bilikku. Namun aku bermimpi lagi tentang perkampungan misteri itu. Dalam pada itu aku mula terdengar seperti ada satu suara perempuan berbisik ke telingaku. "Saya ada di belakang abang nih." Begitulah yang aku dengar sambil terasa ada angin panas terkena ke telingaku. Di belakang abang. Sudah pasti itu cukup membuatkan aku membukakan mata dengan perasaan takut sekali. Aku memang pasti ada sesuatu di belakangku ini.
namun aku tak tahu nak buat apa. Sama ada nak bangun keluar dari bilik atau baring sahaja di situ dan cuba untuk tidur kembali. Yang tak sedapnya, kali ini aku terdengar pula ada suara perempuan ketawa di sebelah pintu bilik. Aku nampak ada kelibat seorang perempuan mengendong bayi sedang terapung di udara dan bergerak menyorok di balik pintu. Ini diikuti pula oleh suara bayi yang menangis pula. Tak dapat lagi aku nak bertahan dalam posisi baring lagi dalam keadaan ini. Aku lalu bangun sambil membuka lampu bilik, seterusnya aku berlari keluar dan menuju ke pintu rumah. Aku terus membuka pintu rumah dan berlari keluar dari rumah puaka itu. Aku nampak Pak Hasan dan pembantunya yang sedang duduk di luar rumah segera berlari ke arahku. Pak Hasan bertanyakan kepadaku apa yang berlaku sebenarnya. Aku ceritakan tentang penampakan perempuan tadi. Kali ini aku sudah tak tahan lagi tinggal di rumah ini. Aku sanggup tidur sahaja di kilang akibat dari gangguan demi gangguan yang aku terima ini. Pak Hasan menyuruh aku pergi ke rumahnya dahulu untuk tidur malam ini. Dia akan bawakan seseorang yang mampu memulihkan rumah itu selepas subuh nanti, katanya. Seperti yang dirancang, Pak Hasan membawakan imam masjid yang berhampiran untuk datang ke rumah itu sebaik sahaja selepas subuh. Semasa itu aku tidak turut serta kerana aku sudah bosan untuk kembali ke rumah itu. Selepas upacara pemulihan itu selesai, Pak Hasan memberitahu aku yang benda itu adalah sejenis jin yang telah bersarang di bahagian dapurnya. Jadi dapur itu seumpama sebuah kampung bagi mereka akibat telah lama ditinggalkan. Yang memburukkan keadaan, Pak Imam telah berjumpa satu botol berisi janin yang disembunyikan di bahagian dapur. Pak Imam tak bercerita langsung pasal asal-usul benda dalam botol itu. Jadi tiada siapa yang pasti dari mana ianya datang. Walaupun rawatan telah dibuat di rumah itu, aku tetap meminta pihak pengurusan untuk memindahkan aku ke kuarters pekerja saja. Walaupun saiznya kecil, tapi aku tetap selesa duduk berseorangan di situ. Sebelum aku berpindah itu, aku masih terdengar ada bunyi bayi menangis di luar porch kereta aku pada waktu malam. Namun tiada kelibat wanita seperti sebelum ini. Semasa aku tinggal di kuarters pekerja pula, aku ada dengar dari pekerja-pekerja yang mereka cuba kaitkan yang janin dalam botol itu mungkin adalah dari isteri eksekutif yang pernah menghuni kuarters sebelum ini. Dia dikatakan mengalami sakit mental. Ini kerana mereka pernah melihat dia mengandung namun tiada bayi dilahirkan sehingga dia berpindah. Aku tak pastilah ianya betul atau tidak. Itulah sahaja kisah pada kali ini. Semoga penyampaian kisah ini dapat difahami oleh semua. Sehingga kita bertemu lagi di video-video akan datang. Sekian dan terima kasih.